Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua. InsyaAllah dalam video ni kita nak bincang sedikit berkenaan dengan trap higher high, higher low yang mungkin tak ramai yang orang bincangkan tentang perkara ini. So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ni insya-Allah. Okey, pada pagi tadi ataupun tengah hari tadi saya ada bincangkan dalam Telegram Smart Mind team. Saya ada post satu peringatan lah kepada rakan-rakan semua berkenaan dengan pergerakan yang dibuat oleh satu coin satu cryptocurrency, iaitu Atom USDT, yang mana kalau kita tengok chart Atom pada waktu pagi tadi membuat kenaikan dan melepasi previous resistance. Dia membuat kenaikan, dia melepasi previous resistance. So tadi hijau tadi pada waktu pagi tadi dia hijau membuat kenaikan lah. Tetapi saya bagi tahu tadi sebab volumenya masih kurang, that's why kena hati-hati. Okey, kalau trader yang baru mungkin dia akan terperangkap dengan pergerakan yang kita katakan sebagai higher high dan higher low ini, yang seolah-olah membentuk reversal. Reversal. Okey, sebagaimana yang kita pernah bincang dalam satu video khusus berkenaan dengan trading first pullback. Okey, kalau tuan-tuan masih ingat lagi, kita pernah bincang berkenaan dengan the secret of trading the first pullback yang diterangkan oleh Alwin Ng. Okey, dalam buku ni sangat menarik perbahasannya. Okey, kita pernah bincangkan berkenaan dengan strategi ni. Okey, cuma kalau kita tersilap kalau kita silap faham dan kita punya strategi kita tak betul, kita akan terperangkap. Itu message yang saya nak sampaikan pada hari ni lah. Okey, kalau based on sebagaimana yang saya sebut tadi, trading the first pullback tadi, kan dia membuat A, B, C, D. Okey, dan D ni melepasi B. Okey, maksudnya di sinilah signal untuk kita buat entry. Tetapi kalau kita salah faham, okey, kita membuat entry tanpa melihat pada syarat-syarat yang perlu ada, maka kita akan terperangkap lah. Okey, sebagaimana yang berlaku pada saat ini. Okey, price itu dia tak sustain di atas previous resistance, dan sekarang ini dia semakin turun lah. Okey. Okey. So kalau kita perhatikan kalau kita belajar tentang chart pattern analysis, saya pernah bincang panjang lebar dalam video berkenaan dengan continuous pattern continuation pattern, yang mana salah satu continuation pattern untuk downtrend adalah kita panggil sebagai wedge. Okey, dipanggil raising wedge. Okey, wedge ini semakin naik. Okey, wedge yang semakin naik dalam keadaan trend semakin turun. Jadi kita kena be careful. Okey, kalau kita tengok sekarang ni Atom ni dia membentuk raising wedge lah. Okey, sekejap. Saya hilang habis dah saya punya lukisan. Okey, yang ni kalau kita tengok, alright. Mungkin saya nak tukar color hitam. Okey. Saya guna TradingView account yang baru ni, bukan account yang biasa saya guna. Okey, kalau pagi tadi apa yang berlaku, hijau ni dia naik ke atas Okey, tapi waktu tu volume masih lagi rendah lah. Okey, so kita boleh lukis macam tu, dan dia dan satu lagi dekat bawah ni sebagai support Okey, dekat bawah sebagai support. So daripada downtrend, apa yang berlaku, dia membuat kenaikan higher high, higher low. Okey, kalau kita tersilap, kita buat entry dekat sini, okey, dengan melihat kepada signal breakout previous resistance punya breakout. Okey, dan kita buat entry.
So kita akan terperangkap. Okay. So kalau kita belajar tentang raising wedge, okay, kalau kita buat lukisan macam tu, so kita punya sekejap kita punya, saya nak kena cari balik. Okay, kita punya apa kita panggil, sekejap saya kena okay, so target price dia daripada situ, dia punya ni price swing dia ni, okay, daripada bawah ke atas ni. So kita copy yang ni, just in case kalau berlaku breakout ke bawah, okay, inilah sasarannya lah. Okay, sekiranya esok ataupun tengah malam ni, waktu saya rekod ni tengah malam jadi kalau pagi esok ataupun tengah malam ni nanti, sekiranya berlaku breakout ini di sini contohnya, so harga yang akan cuba untuk dicapai ni adalah ke sinilah, dia punya price objective Jadi previous support akan diuji sekali lagi lah kalau based on the pattern lah. Tapi ini hanya assumption sahaja. Okay, assumption sahaja yang mana dia tak berlaku lagi. Okay, sebagaimana yang kita belajar chart pattern ini, kita tak boleh nak assume selagi mana ia tak cukup syarat. Selagi mana ia tak cukup syarat, tak berlaku breakout dengan volume, dengan momentum dia, maka kita tak boleh nak assume. Okay, cuma ini kita punya prediction lah. Okay, sekiranya berlakunya breakout, maka dia punya sasaran harga dia ataupun price objective dia adalah ke sini lah. Yang mana dia punya previous support ini akan diuji sekali lagi lah. Okay. Okay, kenapa saya kata ini kemungkinan raising wedge. Okay, kemungkinan raising wedge. Walaupun tadi dia punya nampak macam momentum kuat. Okay, tapi kalau kita tengok volume sangat rendah lah pada waktu pagi tadi. That's why saya tak teruja sangat dengan kenaikan hijau pada waktu pagi tadi. Okay, kerana apa? Kerana dia tidak disusuli dengan volume ataupun dia kenaikan dia tanpa momentum. Okay, kenaikan dia tanpa momentum. Okay, alright. Mungkin ada yang tanya daripada mana saya belajar tentang semua ni Okay, kita tunjuk satu lah tuan-tuan Kita tunjuk kitab yang paling muktabar lah berkenaan dengan chart pattern analysis ni. Okay, mungkin tuan-tuan saya pun pernah share tentang, saya pernah unbox buku ni. Okay, buku ni baru saja edition ke berapa ni, third edition by Thomas Bulkowski. Kalau kita belajar chart pattern, inilah antara kitab yang paling penting yang menjadi rujukan utama lah kepada analis sekejap saya nak tunjuk sekejap jom kita cuba study sama-sama Okay, so ini bukunya, Chart Pattern Analysis, third edition. Okay, saya sangat suka buku ni. Walaupun dia tebal tuan-tuan tapi cara dia arrange buku ni sangat luar biasa lah. Saya rasa sangat bagus Okay, dan dia senaraikan ke semua chart pattern yang dia tahulah pengarang ni tahu, dan dia susun itu ikut alfabet dia ikut ABC sampai W so adalah nama-nama yang mungkin kita tak biasa dengar pun ada juga dalam ni Jadi tajuk kita pada hari ni adalah kita nak bincang tentang raising wedge. Mana raising wedge? Okay, raising wedge ni pada muka surat 1148 So kita buka 1148. Okay, sangat baguslah buku ni. Saya sangat suggest walaupun dia agak mahal, okay, tetapi worth lah sangat berbaloi lah untuk tuan-tuan miliki. Walaupun tak perlu sebenarnya kita untuk kita baca daripada page, daripada cover to cover tapi details penjelasan tentang sesuatu chart pattern yang common yang mungkin kita tak dapat daripada buku-buku yang lain, tapi kita dapat daripada buku ni. Okay, termasuklah dia punya statistik termasuklah dia punya kajian-kajian yang menyokong tentang
idea dia dan sebagainya, saya rasa sangat evidence based lah. Sangat berasaskan bukti lah. Okay, so kalau kita tengok apa yang disebut dalam buku ni, Raising Wage, saya nak tekankan satu benda sajalah. Okay, tuan-tuan semua, bila kita tengok, perhatikan apa yang ada dekat sini. So, Raising Wage ini, kalau setengah orang, dia hanya fokus raising wage ini hanya untuk continuation pattern. Tetapi hakikat sebenarnya, raising wage ini juga berlaku dalam reversal pattern. Dalam reversal pattern. Contohnya dalam kes ini, dia adalah reversal pattern lah daripada uptrend. So, dia menjadi downtrend. Uptrend jadi downtrend. Okay. Seterusnya kalau kita tengok yang ni, ni continuation pattern. Daripada downtrend, pattern, dia breakout, sambung downtrend. Ni sudah downtrend, pattern, breakout, jadi downtrend. Jadi ini adalah continuation pattern lah. Okay. So apa yang saya nak sebut, saya nak tekankan di sini adalah bila kita tengok pembentukan raising wage, kita tengok pada volume. Kita tengok pada volume, perhatikan volume dia semakin kering. So itu sebenarnya yang berlaku dalam apa ni, case atom ni, atom USDT ni. So bila berlaku kenaikan, kita tengok volume dia tidak ada susuli dengan volume yang tinggi lah, especially bila berlaku breakout ni. So bila berlaku breakout itu, nampak tak dia punya volume dia sangat rendah lah berbanding dengan hari sebelumnya. So kita risau bila berlakunya fail breakout ini, dia akan turun dan dia akan pecahkan support dia. Dan dia akan terus menuju ke dia punya price objective. Okey, tuan-tuan semua, saya harap tuan-tuan semua boleh ikutilah apa yang saya cuba terangkan ini. Walaupun dia agak teknikal, tetapi saya percaya dia mudah saja untuk difahami. Dan juga perkara ni sangat penting kerana ia mungkin menjadi satu perangkap kepada mereka yang mungkin kurang arif dalam technical analysis. Saya tak kata saya arif sangat. Saya tak kata saya hebat sangat dalam technical analysis. Cuma apa yang saya belajar berdasarkan apa yang guru saya sebut, apa yang saya baca, berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya rasa message ini sangat penting untuk difahami, khusus kepada mereka yang baru. Okey, saya minta maaf suara saya pun agak serak. Saya agak saya ada URTI sekarang ni, sakit tekak, sesemua batuk. Dah hampir seminggu dah saya demam. Hari ni alhamdulillah slowing down, dan saya ada sedikit tenaga lah untuk buat sharing. Okey tuan-tuan semua, saya rasa itu saja perkongsian saya pada kali ini. Saya minta maaf sekiranya ada sebarang kekurangan, sebarang ralat dalam video ni, sebab saya buat secara ad hoc saja video ni, tanpa sebarang preparation yang lengkap lah. Sekali lagi tuan-tuan, okay, make sure kita arif tentang perangkap higher high, higher low ini. Walaupun kita dah bincangkan tentang teknik first pullback, okay, tetapi teknik tersebut kalau tak kena caranya, kita akan terperangkap dengan pergerakan bearish, pergerakan yang akan memerangkap kita lah. Okay, so kita kena be careful. Yang penting bila berlaku breakout, make sure bersama-samanya adalah momentum, bersama-samanya adalah volume, supaya kenaikan itu lebih berkekalan berbanding dengan kenaikan tanpa volume. Wallahualam. Terima kasih tuan-tuan. Sekiranya ada sebarang persoalan, sebarang cadangan dan sebagainya, boleh turunkan dalam komen di bawah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.